Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kehakiman 2 darjat, anak muda memerhati. Pada 18 Oktober lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan pasport antarabangsanya untuk sementara bermula 20 Oktober sehingga 22 November ini. Alasan permohonan itu ialah bagi membolehkan beliau melawat anak perempuannya, Nuriana Najwa, yang kini berada di Singapura dan bakal melahirkan anak kedua pada tarikh berkenaan. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Datuk Seri Kamaluddin Mat Said membenarkan permohonan pelepasan pasport berkenaan tiada bantahan daripada pihak pendakwaan. Najib pada Julai tahun lalu dijatuhi hukuman penjara sehingga 12 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dana milik SRC International Sendirian Berhad SRC sebanyak RM42 juta. Pelbagai pihak mempertikaikan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut. Ini termasuk Pusat Melawan Rasuah dan Kronisme C4 yang menuntut penjelasan mengapa Pejabat Peguam Negara tidak membantah permohonan daripada Najib untuk mendapatkan semula dokumen perjalanan beliau selepas disabit bersalah dan juga berhadapan dengan perbicaraan yang sedang berlangsung. Pemuda Amanah melihat perkembangan terbaharu yang melibatkan kes berprofil tinggi ini tercemar dengan pemulangan sementara pasport mereka meskipun masih berdepan dengan perbicaraan pelbagai tuduhan jenayah di mahkamah. Sama ada ia kebetulan ataupun tidak, penyerahan semula pasport ini berlaku selepas Perdana Menteri bertukar daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada Datuk Sri Ismail Sabri, kata Timbalan Ketua Pemuda Amanah Ni Abdul Razak Rizwan dalam satu kenyataan. Adakah ini satu lagi campur tangan eksekutif ke atas hal melibatkan kehakiman? Soalnya, Pemuda Amanah berpandangan meskipun perkara ini sesuatu yang dibenarkan dan di bawah kuasa mahkamah, namun ia bakal menghakis kepercayaan awam terhadap ketegasan dalam menangani kes jenayah di kalangan orang-orang kenamaan. Rata-rata akan melihat bahawa tindakan ini dibenarkan atas kapasiti mereka sebagai orang kenamaan dan bukan atas urusan yang begitu penting sehingga perlu diserahkan pasport mereka, kata kenyataan tersebut. Razak melihat alasan yang diberikan semuanya bersifat peribadi dan tidak begitu terdesak berbanding dengan risiko yang mungkin boleh berlaku sepanjang ketiadaan mereka dalam negara. Awam akan melihat bahawa meskipun dituduh dengan kes jenayah yang berat dan diminta untuk diserah pasport mereka pada awalnya, tetapi perkara tersebut tidaklah menjadi satu masalah kepada golongan kenamaan berbanding mereka yang tidak mempunyai kemampuan berbuat demikian, ujarnya. Razak juga membangkitkan ketika graduan yang gagal melunaskan hutang PT-PTN dikenakan halangan untuk keluar negara walaupun untuk bekerja. Itu lebih berbahaya berbanding mereka yang telah dituduh dengan kes jenayah, pecah amanah dan seleweng dana awam, sindirnya. Justru Pemuda Amanah mendesak supaya keputusan menyerahkan pasport kepada individu berprofil tinggi tersebut disemak semula. Ujarnya, Pejabat Peguam Negara harus bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan mereka yang berhadapan dengan pertuduhan jenayah berada dalam negara sehingga kes mereka selesai dan dilayan sama seperti pesalah jenayah lain. Tiada siapa yang berkata kerajaan membenarkan penjenayah yang sudah dijatuhi hukuman untuk keluar negara. Tetapi siapakah yang melantik Peguam Negara? Tan Sri Idrus Harun. Perkara 145/1 memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai Peguam Negara bagi Persekutuan. Manakala perkara 145/30 menyebut, Peguam Negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan selain prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri
atau Mahkamah Tentera, dan Perkara 145/4 menjelaskan pada melaksanakan tugasnya, peguam negara berhak untuk didengar di dalam mana-mana mahkamah atau tribunal di Persekutuan dan hendaklah diberi keutamaan daripada mana-mana orang lain yang hadir di hadapan mahkamah atau tribunal itu. Nah, maknanya peguam negara mempunyai budi bicara yang menentukan sama ada pasport Najib boleh dikembalikan atau sebaliknya. Tidak perlu jadi graduan Oxford atau Harvard untuk melihat kaitan antara kerajaan dengan peguam negara. Hancur sebuah negara jika kaedah dua darjat mendominasi sistem kehakiman di negara ini.